Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para penonton yang dirahmati Allah, sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita peluang untuk bermanja dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, merenungi, mentadabburkan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang besar, dan alhamdulillah kita telah pun mendengar pembukaan yang baik dengan bacaan surah Al-Fatihah yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tirmizi kita, masya-Allah, yang tak bosan-bosan ataupun tak jemu-jemu untuk terus bersama-sama menyemarakkan semarak Al-Quran dalam hidup kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran beliau. Dan hari ini alhamdulillah kita juga alhamdulillah Ustaz Tirmizi, kita ada tetamu yang istimewa, seorang ulama muda ni, masya-Allah, iaitulah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syamil bin Muhammad Isa, Ketua Pegawai Eksekutif daripada Institut Ulama Al-Juwaini, dengan kata datang daripada Kajang. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Okey Ustaz, tadi perjalanan tadi okey hari ini? Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan mendengar nanti kupasan-kupasan yang akan dikongsikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syamil sebentar nanti, di mana untuk sesi ulang kaji kita pada hari ini kita akan menumpukan pada bicara ayat yang ke-500, bermula daripada muka surat yang ke-572 sehinggalah kepada muka surat 577. Tapi sebelum daripada itu Ustaz, kita nak mulakan seperti mana kebiasaan dengan doa ringkas kita. Sama-sama kita bacakan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan tuan-tuan, kita harapkan sangat, kita tak nak kebaikan itu terhenti di sini. Kita harapkan tuan-tuan sudi untuk sebar-sebarkan kebaikan kita di sini untuk dikongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain, menerusi perkongsian FB My Quran Time ni. Mudah-mudahan kita semua beroleh manfaatnya biidznillah taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak mulakan terlebih dahulu dengan kita recap seketika apa yang telah kita pelajari sepanjang minggu ni daripada muka surat 572 sehinggalah kepada muka surat 577. Secara umumnya kita akan melihat daripada bicara 3 surah, iaitulah bermula daripada surah yang pertama, iaitulah surah Al-Jin, dan juga kita juga dapat melihat sebelum daripada ni bicara-bicara daripada surah Al-Muzammil, diikuti dengan surah yang ketiga. Dan hari ini insya-Allah kita nak mulakan ulang kaji kita daripada muka surat yang pertama, iaitulah muka surat 572. Sebagai pemulanya tak lain tak bukan Ustaz Tirmizi lah juga kita akan jemput untuk memulakan sesi ulang kaji kita ni dengan bacaan ayat yang pertama daripada surah Al-Jin. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syamsul Hakim selaku moderator kita, dan tak terlupakan kepada tamu jemputan kita Ustaz Syamil Isa. InsyaAllah jom sama-sama kita mulakan majlis kita. Asas perbincangan kita pada ulang kaji ini pada ayat pertama surah Al-Jin. Kalau ada surah An-Nas, surah Jin pun ada juga.
InsyaAllah mungkin ramai yang tertarik dengan surah ini, dan jangan baca pun ada juga. Tapi hari ini kita akan baca dan juga kita akan sama-sama tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Sadaqallahul Azim. Kita dapat lihat daripada ayat yang pertama ni tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengar bacaan lalu mereka berkata, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yakni Al-Quran. So daripada ayat yang pertama yang kita mulakan sesi ulang kaji kita ni, kita bersama-sama dengan tokoh tadabbur sebelum daripada ni, tapi kita nak lebih menumpukan ketika mana jin mendengar akan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, jin telah pun dikhabarkan oleh Allah menzahirkan perasaan takjub. Kita nak pergi kepada perkataan takjub yang dizahirkan oleh jin ni sebab kita nak rasakan dalam diri kita. Hari ini Ustaz kan, bila mana kita dengar sebahagian daripada manusia yang mendengar Al-Quran, dia kata apalah Quran ni tak ada apa-apa pun, ada benda lagi, ada benda lain yang lebih best, lebih menarik. Tapi sedangkan Allah sendiri menyatakan jin yang dengar boleh takjub. Kalau manusia dengar tak takjub tu agak-agak macam mana? So kita nak dengar apakah sebenarnya yang membuatkan jin tak kala mana mendengar Al-Quran ini Ustaz ya, Ustaz Syamil ya? Apa yang membuatkan mereka takjub dengannya? Mungkin Ustaz boleh kongsikan untuk kita tadabbur insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Jazakumullah khairan kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim selaku hos pada pagi kali ini, serta Ustaz Tirmizi, masya-Allah bacaan Al-Quran yang masya-Allah ya, Allahu Akbar. Jadi kembali kepada persoalan ayat yang pertama surah Al-Jin itu. Kita lihat pertama sekali kita kena faham bahawa jin ini walaupun dia di alam yang gaib bagi kita, tetapi ia juga mempunyai diri-diri seperti manusia. Dia boleh bau, dia boleh rasa, dia boleh sakit, dia boleh makan, boleh minum, boleh beranak-pinak. Jadi di situ kita faham bahawa jin juga mempunyai satu diri memahami dan mengetahui dan mempelajari sesuatu. Apa yang disebut di dalam Quran dan ajab ataupun dia mendengar Quran yang menakjubkan, dia adalah satu takbir ataupun satu ibarat bahawa jin itu dia melihat susun atur ayat Al-Quran itu begitu cantik dan begitu teliti, fasahahnya ataupun kelancaran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cukup tinggi nilaiannya dan cukup hebat, tidak boleh dikatakan digandingkan dengan apa-apa kata-kata manusia. Sebenarnya bukan jin sahaja yang rasa takjub, bahkan orang kafir pun. Kalau kita lihat bagaimana di dalam satu riwayat, iaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang kafir Quraisy pada ketika itu, mendengar kata-kata, maknanya mahu mendengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sebut setelah beliau balik kepada kaum dia, dia kata inna liqaulihi alladhi yaquluhu la halawah wa inna alaihi la talawah. Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ada satu kemanisan dan ke atasnya ada satu tarikan yang cukup kuat. Maknanya di dalam Al-Quran ini struktur ayatnya sahaja sudah begitu hebat, sudah begitu cantik. Jadi kita boleh lihat sebenarnya jin ini dia seolah-olah dia memahami zauq ataupun tata cara Arab itu dan mendalami perkara tersebut. Dalam masa yang sama mereka memahami bahawa Quran yang diturunkan ataupun yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu kata-kata ataupun kalamullah, mustahil daripada manusia. Oleh itu kalau kita pergi seterusnya ayat itu, dia akan lihat kata-kata ini ataupun Quran ini membawa kepada rushd, iaitu petunjuk dan panduan. Jadi kat situ kita boleh faham orang yang boleh memahami ataupun melihat struktur ayat yang hebat itu, mereka ini mempunyai satu rasa, orang kata apa, kalau kita faham ataupun dia boleh nampak macam mana Al-Quran ini sebelum pergi kepada maknanya sudah hebat susunannya. Jadi begitulah mungkin kita boleh lihat pada awal-awal ini bagaimana jin sebagai satu pengajaran untuk kita boleh melihat keindahan dan ketakjuban
Al-Quran. Maksudnya Ustaz, kalau kita sebutkan tadi, kalau nak boleh rasa takjub ni antara rukun-rukun yang utama, apa yang kita buat sekarang ni lah. Maksudnya kita cuba untuk baca seperti mana sepatutnya, dan kemudian nak boleh takjub lagi mesti kena faham. Sebab kalau tak faham ni Ustaz, benda yang tak faham ni, orang lain seronok dengan Quran, hanya seorang ni kata tak ada rasa apa-apa pun. Betul. So jin boleh rasa seronok sebab Allah kurniakan kepada dia kefahaman, begitu Ustaz. Betul. Dan inilah merupakan satu mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala tentang Al-Quran, bahawasanya Al-Quran ini bukan semata-mata untuk kita makhluk yang namanya manusia Ustaz. Sebaliknya Al-Quran ini juga untuk makhluk-makhluk yang lain, antaranya jin yang kadang-kadang dimangsakan oleh kita bahawasanya mereka itu konon-kononnya makhluk yang penjahat, yang mengacau kita. Semua jin kita pukul rata Ustaz. Lantaran itulah kalau kita lihat dalam muka surat yang kedua Ustaz, pada firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang ke-14, di situ Allah menyatakan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Ini mungkin bagi sebahagian yang kalaulah difikirkan tentang jin, bagi yang jenis, minta maaf lah yang jenis penakut ini, bila sebut jin semuanya dipukul rata, geng jahat belaka dia kata. Tapi rupa-rupanya daripada ulang kaji kita ni, kita dapat lihat ada ayat yang menyebutkan dalam kalangan jin itu ada yang muslim dan ada yang qasitun di situ. So Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan al-qasitun di sini? Kalau kita lihat terjemahannya, disebutkan sebagai golongan yang menyimpang. Ya. Biasanya kalau kita sebutkan tentang muslim, lawan dia ialah kafir. Ya. Tetapi di sini kenapa Allah menggunakan, bila disebutkan muslim, disebutkan qasid, iaitu yang menyimpang? Ada tak apa-apa signifikasi terhadap pemilihan kalimah oleh Allah Ta'ala ni, iaitu al-qasitun, dalam menjelaskan tentang golongan-golongan yang ada dalam kalangan kalangan jin ketika mana mereka menerima Al-Quran ini Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa sudut yang boleh kita cuba nak teroka dalam Al-Quran ini. Yang pertama, sudut yang bahasa, ya. Secara bahasa, Al-Qasid ini bermaksud orang yang zalim, orang yang lari daripada ataupun bercondong ke arah ataupun keluar daripada keadilan. Jadi Al-Qasid itu bermaksud orang yang zalim, orang yang tidak adil. Mungkin orang akan tanya, betul apa beza Al-Qasid dengan Al-Muqsid? Al-Muqsid adalah orang yang adil. Dan di dalam bahasa Arab, di sana ada beberapa kalimah-kalimah yang mana apabila ditambah hamzah qata' ataupun hamzah yang ada alif di depannya itu, dia menebalikkan makna kalimah tersebut. Itu dinamakan hamzatus salab. Hamzah yang menjadikan perkara itu terbalik. Contoh kat sini, qasata yang bermaksud zalama ataupun jara, iaitu zalim ataupun orang yang menyimpang. Dia punya aqsata terus jadi adil. Di dalam bahasa Arab itu dinamakan azalal jawr ataupun azalal zulm, menghilangkan penyimpangan dan menghilangkan kezaliman, jadi adil. Jadi al-qasid di sini bermaksud orang yang zalim, dan al-muqsid orang yang adil. Dan sebenarnya di dalam Al-Quran banyak lagi. Contohnya ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Musrikhi bermaksud pada asrakha, yang menghilangkan laungan atau menghilangkan komplain. Sarakha menjerit, melaung. Asrakha menghilangkan perkara tersebut. Sama juga macam jara zalim, ajara melindungi, terbalik kan. Jadi kat situ kita lihat qasata dengan aqsata itu mempunyai makna yang berbeza. Yang kedua, kita lihat sebenarnya ini menunjukkan satu kefahaman jin terhadap Islam. Bagaimana beliau ataupun di dalam golongan ini dikatakan 9 orang lebih kurang kan, 9 bukan orang lah, 9 jin lah kan. Nak kita ekor pun tak tahu ada ekor ke tak kan. Jadi kita lihat jin ini memahami bahawa yang muslim itu yang adil, dan dia tak disebut wa ammal kafirun, disebut wa ammal qasitun. Jadi dia memahami bahawa yang kafir itulah yang zalim. Dia terus pergi kepada real life situation. Maknanya dia terus mengkiaskan bahawa pegangan itu gambaran terhadap akhlak seseorang, perbuatan dia. Jadi bila dia kata wa ammal qasitun, yakni al kafirun, maka yang zalim itu adalah yang kafir. Samalah juga seperti mana ayat di dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Kalau kita lihat syiriklah, zalim lah, tapi kat situ Allah menggabungkan dua sudut pegangan dan juga akhlak kan. Begitulah yang boleh kita lihat secara faham. Kita kata apa yang dia balik tadi,
orang Islam itu orang yang pasti menjauhi kezaliman. Sebab kezaliman itu adalah bukan sifat orang Islam, ia sifat orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sifat orang Muslim, dia adil kerana dia mengikuti perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Tetapi orang zalim itu ialah orang yang suka langgar perintah Allah sampai dia menzalimi akan dirinya. Okey Ustaz, kita nak dengar terlebih dahululah Ustaz Tirmizi ni berikan semangat kepada kita dengan bacaan Al-Quran untuk muka surat kita yang ketiga, iaitulah pada muka surat 574. Kita masuk surah Al-Muzammil. Apa yang telah kita dengar daripada suruhan Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya bangkit daripada tidur untuk menunaikan qiyamul lail dengan faedah-faedah yang banyak daripada apa yang telah kita kongsikan dalam tadabbur yang lalu. Tetapi pada muka surat ni tuan-tuan, kalau kita lihat salah satu daripada ayat yang mendatangkan peringatan yang hebat kepada kita, iaitulah daripada ayat yang ke-17. Kita dengar terlebih dahulu bacaannya daripada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Sadaqallahu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimanakah kamu dapat menghindari akan azab jika kamu kafir di dunia pada hari kiamat yang menjadikan anak-anak orang tua yang beruban. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya bila tibanya hari kiamat, anak-anak muda, anak-anak kecil itu menjadi beruban. Dalam lumrah kita bila sebutkan tentang budak-budak beruban ni, benda yang jarang-jarang berlaku, dan kalau ia berlaku ia satu peristiwa yang besar, yang ganjil. Tetapi ada penyakit ataupun kita kata bermasalah kesihatan ni. Tetapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan tentang hari kiamat yang perlu kita bertakwa kepadanya, Allah mengangkat sifat ini sebagai sifat yang perlu kita takutkan. Apa istimewanya gambaran yang Allah berikan tentang kiamat dengan anak muda yang tiba-tiba menjadi tua dengan dilihat rambutnya beruban, untuk kita benar-benar hadirkan takwa kita terhadap hari kiamat. Silakan Ustaz Syamil. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat tabiat budak-budak ataupun kat sini anak muda, mereka ini pemikirannya lapang, maknanya tak fikir pasal cari duit, sara keluarga, tak fikir pasal masalah hidup. Bukan macam orang yang dah ada keluarga dan ada pekerjaan dan seumpamanya. Di sini Allah SWT kata, Imam Al-Baghawi menyebut Allah mendatangkan tamsilan yang di dalam ayat ini, maknanya ayat yang menunjukkan bahawa hari itu hari yang akan menjadikan kanak-kanak beruban, untuk nak menunjukkan kesukaran, ketakutan, kegelisahan, betapa menakutkannya hari kiamat ini, sehingga kan kanak-kanak yang tabiat mereka senang sahaja, tabiat mereka bersahaja dan seumpamanya pun boleh beruban kerana ketakutan dan kekusutan, ya. Kalau kita tengok kanak-kanak tak ada dosa, tak ada apa. Jadi kenapa nak begitu sekali? Kerana mereka sendiri pun tidak tahu apakah yang mereka ditimpa nasib mereka pada hari itu. Ini juga yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Apabila turun ayat di dalam surah Hud, ya, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw, hendaklah engkau wahai Muhammad beristiqamah seperti mana yang engkau disuruh, seperti mana yang engkau disuruh. Jadi Rasulullah SAW bersabda, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Surah Hud ini telah menjadikan aku beruban dan juga kawan-kawannya. Maknanya ada beberapa ayat-ayat lain yang menjadikan Nabi SAW beruban. Kenapa beruban kat sini? Kerana kekusutan, ketakutan. Seolah-olah Allah SWT apabila menyuruh Nabi untuk beristiqamah itu mendatangkan satu tanggungjawab yang lebih berat dan juga mendatangkan satu keberatan amanah yang dipikul oleh Rasulullah SAW. Jadi demikian juga kita faham di dalam ayat ini bagaimana hari yang menakutkan ini Allah memberi perumpamaan hinggakan kanak-kanak pun boleh beruban kerana besarnya, takutnya, betapa gelisahnya kanak-kanak itu pada hari kiamat tersebut. Kalau begitu, kalau hebatnya, dahsyatnya hari tersebut Ustaz, kalau kita kata kita tak mampu untuk hadirkan takwa yang sebenar untuk hari akhirat nanti, pasti ketakutan itu akan berganda. Maksudnya kalau kita tak buat apa-apa persediaan, tak buat apa-apa persiapan untuk hari yang menakutkan, kalau dalam dunia ni orang panggil preparation for the worst scenario, siapa yang bersedia untuk hari yang terburuk,
paling kurang kalaupun tiba hari yang terburuk tersebut, dia lebih bersedia. Maka kita bila sebutkan tentang kiamat tadi kan, kita kata kita perlu bersedia, dan kita dapat lihat dalam muka surat yang telah kita lihat ayat yang kita bacakan tadi, ia berlaku di bawah daripada perintah Allah terhadap Nabi untuk bangun qiyamul lail. Seolah-olahnya kalau kita dapat faham Ustaz bagaimana apa yang Allah letakkan sebagai matlamat kenapa kita perlu berusaha untuk beramal sampai bangun qiyamul lail. Nak bangun qiyamul lail ni bukan senang kan Ustaz Kita terpaksa melawan mengantuk kita, melawan sejuk kita. Agak-agak untuk tujuan apa? Antaranya sebab akan tiba pada kita hari yang sangat-sangat dahsyat, hari yang sangat-sangat menggerunkan, sampai anak-anak yang tak sepatutnya beruban pun boleh menjadi beruban disebab kedahsyatan hari tersebut. Inilah yang kita dapat lihat daripada bicara sehinggalah kepada ayat yang ke-574, dan untuk yang berikutnya insya-Allah kita nak lihat daripada ayat yang muka surat yang ke-575 daripada bicara ayat surah Al-Muddathir, iaitulah kita akan tengok sebentar nanti bagaimana bezanya sebutan pada awal ayat surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, dan selepas daripada itu dibacakan ya ayyuhal muddathir. Satu kalau kita lihat terjemahannya wahai yang berselimut, satu lagi wahai yang berselimut, tapi sebutan satu dengan ya ayyuhal muzammil dan satu lagi dengan ya ayyuhal muddathir. Agak-agak ada tak perbezaan di antara dua perkara ini, di mana perkara ini insya-Allah kita akan lihat selepas daripada sesi yang kedua. Tetapi sebagai pemula untuk kita nak panaskan, tuan-tuan jangan bergerak ke mana-mana, Ustaz bacakan seruan ayat yang pertama surah Al-Muddathir. Silakan Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Sadaqallahul azim. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini insya-Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Allah. Para penonton yang dirahmati Allah, terima kasih banyak terus sudi bersama-sama dengan kami pada bicara kita hari ini, sesi ulang kaji muka surat 572 sehinggalah muka surat 577. Dan kita sebentar tadi sebelum daripada kita berhenti seketika untuk rehat seketika tadi, kita ada soalan yang telah kita kemukakan awalannya, dan alhamdulillah kita sekali lagi mendengar bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyeru akan Nabi kita satu ketika dahulu dengan seruan daripada awal surah Al-Muddathir, yang mana kalau kita lihat maksud terjemahannya itu tak jauh beza daripada ayat pertama surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Dalam ayat yang kedua juga Allah menyebutkan, ataupun ayat yang pertama dalam surah Al-Muddathir, surah yang kedua Allah menyatakan ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Dua-dua kalau di sisi kita atas kefahaman bahasa Melayu kita ni samalah maksudnya Ustaz Tetapi kenapa pemilihan kalimah muzammil di sana, di sini dipilih kalimah al-muddathir? Dan di sini kalau kita lihat menarik juga Ustaz, Allah biasanya kalau memanggil akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah panggil dengan panggilan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tapi di sini Allah panggil Nabi dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika tersebut. Maka agak-agak apa hikmah yang dapat kita pelajari daripada perbezaan kalimah dua ini, yang pertama, dan yang kedua, apa hikmahnya Allah memanggil Nabi kita dengan keadaan Nabi, bukan dengan
sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya jawab yang kedua dulu. Sebab tu yang pendek. Kita jawab yang pertama lepas tu. InsyaAllah. Surah ini iaitu surah Al-Muzammil dan Al-Muddathir. Dia adalah antara surah yang awal-awal diturunkan dalam Al-Quran. Jadi pada awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirinya seolah-olah kalau kita lihat di dalam penurunan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Ibnu Qayyim mengatakan Rasulullah SAW tanabba'a bi Iqra, menjadi nabi dengan Iqra, dan ursila bi ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Maksudnya seolah-olah Nabi SAW dijadikan rasul ketika turunnya ayat ini. Oleh kerana itu munasabah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memanggil Nabi ya ayyuhan nabi, kerana dia pada permulaannya belum lagi selesa dengan panggilan tersebut, seolah-olah begitu kalau kita lihat. Jadi Allah SWT menggunakan kalimah ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, dan juga ya ayyuhal muzammil. Surah itu turun selepas sedikit daripada surah ini, yang munasabah bagaimana Allah SWT memanggil keadaan Nabi yang begitu. Seolah-olah di sana ada satu sudut kefahaman Allah membelai dan Allah menjaga Nabi SAW bagaimana keadaannya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang panjang sikit, iaitu kita lihat kebiasaannya terjemahan kita Al-Muddathir ini daripada Tadaththara dan Al-Muzammil daripada Tazammala, yakni kalau di dalam bahasa Arab secara umumnya dia mengatakan berselimut. Tapi kalau kita pergi secara mendalam, kita lihat setiap perkataan itu ada dia punya kata akarnya. Zamala itu bermaksud hamala, iaitu pun pikul. Jadi kalau kita tengok dalam bahasa Arab, zamilatun adalah unta yang memikul barang. Jadi bila kita lihat tazammala atau al-muzammil itu orang yang memikul, seolah-olah dirinya memikul kepenatan, memikul satu bebanan yang cukup berat, sama ada bebanan itu bebanan secara hissi ataupun secara yang boleh kita rasa, ataupun bebanan itu adalah bebanan maknawi, itu risalah itu sendiri. Dan juga tadassara ataupun al-muddathir dalam bahasa daripada dathara itu bermaksud satu perkara di atas satu perkara yang lain, maknanya seolah-olah bertimpa-timpa. Kan, jadi di dalam ayat ini al-muddathir orang yang menutup dirinya dengan kain dan kain, seolah-olah sedang berselimut, menyelubung selimut. Apakah kemunasabahan dua-dua ayat ini? Kalau kita lihat orang yang pertama iaitu al-muzammil, walaupun dua-duanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sebab nuzulnya, Rasulullah SAW diriwayatkan bahawa setelah turunnya wahyu dan Rasulullah mula berdakwah, ada perancangan-perancangan daripada kafir Quraisy di Darun Nadwah untuk berkonspirasi ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tahu perkara itu dan kesedihan serta rasa berat. Lalu Allah SWT menyuruh untuk Rasulullah SAW, qumil laila illa qalila. Cara untuk nak hilangkan rasa berat itu adalah bangun qiyamul lail. Jadi muzammil kena dengan waktu malam. Bangun pada waktu malam. Jadi penyelesaian untuk masalah-masalah jiwa Rasulullah SAW berqiyamul lail. Adapun al-muddathir, kesesuaiannya ni surah ini turun, kita ada riwayat yang kuat mengatakan setelah wahyu terputus sekejap daripada surah Iqra selama beberapa hari, ada yang kata 40 hari dan seumpamanya, turun surah Al-Muddathir seolah-olah, dan qum fa'anzir, bangunlah memberi peringatan, seolah-olah nak mengatakan pada ketika itu Nabi Muhammad sedang berselimut, sedang masih lagi kita boleh kata bersenang-senang, ibaratnya kan. Dan maknanya seolah Nabi SAW masih tak tahu lagi nak kena buat apa, sebab Rasulullah belum jadi rasul lagi pada ketika ini. Jadi turun qum fa'anzir, dan sesuai, bangunlah pada waktu itu dan memberi peringatan kepada manusia sesuai pada waktu siang. Jadi kita lihat kedua-duanya ini ada kesesuaian tertentu, dan bagaimana Allah SWT menyusun setiap kalimah yang diletakkan itu kalimah yang cukup tepat pada masanya, sesuai pada waktunya. Masya-Allah Ustaz. Dan apa yang kita dapat lihat juga, bagaimana bila mana disebutkan tadi al-muzammil itu keadaan Nabi tertanggung beban yang berat, dan ianya diringankan dengan qiyamul lail. Kalaulah Nabi, seorang Nabi yang memikul beban yang berat itu diringankan oleh Allah dengan qiyamul lailnya, di sini peluang kita bagi siapa-siapa yang terasa terbeban dengan hidup, bangunlah dengan qiyamul lail. Insya-Allah janji daripada Allah ianya akan diringankan. Dan kalaulah ada yang terbeban dengan urusan-urusan hidup yang lain, buatlah, usahakanlah dakwah qum fa'anzir,
in tansurullaha yansurkum. Bila mana kita buat kerja dakwah, sampaikan peringatan daripada Allah, insya-Allah Allah pasti akan meringankan kita dengan pertolongan daripada Dia, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ringankan dengan memerintahkan Nabi berdakwah walaupun nampak berat, tetapi pertolongan Allah itulah yang akan meringankan hidup kita, insya-Allah. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat kepada muka surat 576, masih lagi dalam bicara surah Al-Mudaththir. Di sini kita melihat ada benda yang kita nak perhatikan, Ustaz. Ada dua tempat yang menyebutkan ancaman pada kita, iaitu berkenaan tentang neraka Saqar. Yang pertama Allah menyebutkan dalam ayat 26, dan satu lagi Allah menyebutkan pada ayat yang ke-42. Kita nak tahu apa yang boleh menyebabkan manusia itu tercampak ke dalam neraka Saqar, wal a'yadu billah. Peringatan untuk kita. Tapi sebelum kita dengarkan daripada kupasan Ustaz Syamil, kita dengar terlebih dahulu bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz, daripada ayat 42 sehinggalah kepada ayat yang ke-46. Silakan Ustaz. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskina wa kunna nakhudu ma'al khaidina wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah, saya yakin kita semua bercita-cita untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang bercita-cita ke neraka. Tapi kalau kita nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, syarat yang paling utama kita mesti menyelamatkan diri kita daripada terjerumus daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang selamat daripada neraka, insya-Allah dia akan melangkah ke syurga Allah. Maka demi untuk menyelamatkan diri kita daripada neraka Allah, kita kena tahu apakah sebab-sebab punca-punca yang boleh menjerumuskan kita ke neraka Allah. Antaranya seperti mana yang Allah sebutkan daripada ayat yang ke-42 hingga ayat 46 ini, waktu ditanyakan kepada penghuni neraka Saqar, apakah yang menjerumus kalian, apakah yang telah menjerumuskan kalian terhadap ataupun ke dalam neraka Saqar itu, diberikan jawapannya satu demi satu. Kita dengarkan kupasan daripada Ustaz Syamil, peringatan untuk kita agar kita menghindari apakah penyebab seseorang itu tercampak dalam neraka Saqar. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sekali lagi Ustaz Syamsul dan Ustaz Tirmizi atas bacaan Al-Quran. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala secara umumnya, apabila Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya Allah bagi sebab 1, 2, 3, kerana inilah engkau masuk neraka. Di dalam ayat ini, kalau kita boleh ke belakang sikit ya, kalau tengok di dalam ayat 38 dan 39, Allah SWT mengatakan setiap manusia tergadai ataupun tergantung dengan apa yang dilakukan, kecuali ashabul yamin, kecuali orang-orang yang masuk syurga. Dan mereka ini tidak tertaluk dengan apa yang mereka lakukan kerana mereka masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi apabila Allah menceritakan mengenai sifat-sifat ahli neraka apa yang mereka lakukan, Allah dengan secara adil mencenaraikan satu persatu perbuatan-perbuatan mereka. Apa yang kita boleh belajar daripada ayat ini, ataupun yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi tadi, yang pertama, mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin. Bukan qalu lam naku nusalli, tidak, lam naku minal musallin. Jadi semuanya itu ada isyarat-isyarat tertentu. Mereka mengatakan kami tidak menjadi kalangan orang-orang yang salat. Di dalam solat ini Allah Subhanahu Wa Taala ada tafsir mengatakan itu memberi isyarat kepada kami tidak beriman. Jadi Allah SWT meng-highlightkan ataupun meletak nama solat untuk memberi isyarat kepada mereka tidak beriman. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak mensia-siakan iman kamu, yakni solat kamu di Baitul Maqdis sebelum ini, ke arah Baitul Maqdis. Jadi kat sini mereka kata kami tidak bersama-sama dengan orang yang solat. Jadi mereka tidak beriman, mereka tidak melakukan solat, dan juga mereka di sini ada satu tanggungjawab lain, mereka tidak bersama dalam saf mukminin.
Jadi kat situ kita lihat tanggungjawab solat yang pertama, kemudian tanggungjawab berjemaah, secara berjemaah, minal musalli, bersama dengan orang yang solat. Yang kedua, jadi dah ada tanggungjawab secara jama'i ataupun secara jemaah, tanggungjawab secara fardi iaitu solat dan beriman. Kemudian ada yang seterusnya, walam naku nut'imul miskin, kami tidak pula memberi makan kepada orang miskin. Yakni mereka tidak melaksanakan tanggungjawab secara sosial, kemasyarakatan. Dan mereka tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin, yang memberi isyarat kepada kita bahawa Islam ini agama yang syumul, agama yang hidup. Bukan amalan peribadi, amalan secara komuniti sahaja, tapi dia adalah amalan secara kemasyarakat, secara keseluruhan, memberi rahmat kepada keseluruhan alam. Kemudian sambung lagi, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami memasuk ataupun kami membicarakan perkara-perkara agama secara mengejek ataupun memperolok-olokkan. Jadi di sini juga kita lihat bagaimana mereka mengambil ataupun berinteraksi dengan perkara-perkara agama dengan bermain-main, berlawak dan seumpamanya. Sedangkan Allah SWT menyebut innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl, sesungguhnya Al-Quran ini qaulun fasl, satu kata-kata yang pemisah, kata-kata yang solid, dan dia bukan kata-kata yang kau boleh buat main. Jadi bila mereka ini orang kafir ini, mereka nampak Quran, mereka mempermainkan, kan, mendatangkan seolah-olah Quran ini sihir ataupun syair dan seumpamanya. Kemudian yang terakhir, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kan, dan kami sesungguhnya kami sebelum ini mendustakan hari akhirat. Dan ini adalah antara punca utama kenapa mereka masuk ke dalam neraka. Kerana orang yang tidak hidup dengan kefahaman terhadap hari akhirat, mereka ini neraca kehidupannya tempang. Mereka lihat hidup ini adalah hidup yang hidup sekali sahaja, kemudian dah habis, tak ada cerita. Tidak, sebenarnya kita ni tak mati. Kita cuma berpindah alam sahaja. Jadi orang mukmin dia nampak dunia dan akhirat, lalu dia boleh melabur di dunia untuk mengutip saham, mengutip hasil pelaburan di akhirat. Adapun orang kafir ini, dia tak nampak akhirat, dia rasa akhirat tu tak ada, mustahil Allah ciptakan, mustahil Allah boleh kembalikan dan seumpamanya. Dan akhirnya mereka melakukan keseronokan, mencari semua nikmat-nikmat itu di dunia dan mengabaikan nasib mereka di hari akhirat. Na'udzubillah, Ustaz, ya. So kita dapat lihat tadi sekurang-kurangnya 4 perkara yang telah disebutkan oleh Allah menerusi ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Apa yang boleh menjadi sebab kepada kita tercampak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu sama-sama kita jauhi, dan seperti mana disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Syamil sebentar tadi, bahawasanya sebab ke neraka itu bukan satu, bukan takat tinggal salat sahaja masuk neraka, ataupun tidak menjadikan diri kita ni orang yang tergolong dalam kalangan orang-orang yang bersalat, tetapi mengabaikan tanggungjawab yang lain terhadap orang lain. Salat mungkin dah sempurna, tapi ketika mana kita melihat saudara kita kesusahan sebelah rumah kita, jiran tetangga kita, kita tak ada sifat tanggungjawab tersebut membantu paling kurang meringankan beban mereka. Betul. Ini juga boleh menjadi sebab kepada seseorang itu terjebak dalam neraka Allah, seperti mana dalam surah Al-Ma'un, kan Ustaz, ya? Alam ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Didahulukan urusan dengan manusia berbanding barulah selepas daripada diceritakan tentang salat. Ini benda yang besar sebenarnya. Dan kita juga alhamdulillah tuan-tuan sempat juga kita masuk ke surah yang keempat sebenarnya, Ustaz. Minggu ni banyak surah kita dapat ni, alhamdulillah, syukur banyak pada Allah. Selain daripada kita dapat tengok surah Al-Jin, yang sebelum lagi pada ni mungkin orang takut nak baca surah Jin sebab dia kata kalau baca surah Jin nanti jumpa jin susah. Sedangkan Quran ini Tuhan turunkan untuk kita, tuan-tuan. Bacalah ia untuk kita kenal siapakah makhluk yang sama-sama dengan kita. Yang takut tu kebetulan rakam surah Jin tu lampu terpadam pula. Jadi cerita, Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Tapi surah Al-Jin Tuhan suruh kita baca untuk kita ambil pengajaran. Betul. Kita pula jumpa dengan surah Al-Muzammil. Apa inspirasi Nabi untuk nak ringankan beban hidupnya, qiyamul lailnya. Kita pergi kepada surah Al-Mudaththir. Kita dapat tengok dakwah Nabi SAW sampai kepada suara yang terakhir yang sempat kita bincang sama-sama dalam minggu ni, iaitu pada muka surat 577, iaitu surah Al-Qiyamah. Surah cerita tentang kiamat, Ustaz. Allahu Akbar. Kalau cerita tentang kiamat, dan kita dapat lihat Al-Quran, Ustaz, ya, dalam juzuk-juzuk yang terakhir makin banyak cerita tentang kiamat, seolah-olah nak membayangkan bahawasanya apa yang kita lalui daripada fasa-fasa kehidupan kita ni, penghujung bagi kehidupan kita, antara benda yang penting untuk kita ingat, jangan dah hidup senang lenang
lupa akhirat. Ibaratnya begitu, maka kita dapat lihat banyak bicara tentang akhirat di juzuk-juzuk yang terakhir, termasuklah satu surah yang besar iaitu surah Al-Qiyamah. Dan disebut tentang kiamat ni Ustaz, antara hujah-hujah yang digunakan oleh orang-orang yang tak percaya tentang kiamat, iaitulah mereka mempersoalkan bagaimana keadaan tulang belulang manusia yang dah hancur selepas daripada dia mati, ianya dapat dibangkitkan semula sehinggalah lengkap sempurna kejadian manusia untuk kehidupan kali yang kedua. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab bahawasanya kekuasaan itu dengan Allah kata dia telah menyempurnakan penciptaan jari-jari manusia ni. Kalau kita lihat jari-jari kita ni, alah, kadang-kadang orang kata apalah sangat jari-jari ni. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, jawapan daripada Allah ni pasti jawapan yang tuntas, tepat untuk kita lihat sama-sama sebagai satu daripada bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita nak dengarkan kupasan daripada Ustaz Syamil. Kenapa Allah pilih jawapan bagi orang yang mengingkari tulang itu dapat dihimpunkan semula dengan kisah jari? Apa yang ada pada jari kita, Ustaz? Silakan, Ustaz. Okey, kita nak dengar bacaan Quran. Itu kita akan adakan lepas daripada kupasan Ustaz Syamil, sebab ayat ni lepas daripada orang faham kita baca, insya-Allah itu lebih masuk dalam jiwa kita, insya-Allah. Silakan, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ya, Ustaz Syamsul Hakim. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah SWT menceritakan bagaimana di dalam ayat yang ketiga, adakah manusia ini menyangka bahawa kami, yang ini Allah SWT, tidak mampu menghimpunkan tulang belulang yang telah reput lah. Kalau kita lihat, sebenarnya ini adalah satu kemuskilan yang dihadapi oleh orang kafir, kafir Quraisy dan seumpamanya. Dan juga perkara ini Allah juga rungkai bukan sahaja di dalam ayat ini, tapi dalam surah Qaf Allah juga menyebut, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kan, maknanya kami telah mengetahui apa-apa yang bumi dah telan daripada mereka, maknanya mayat-mayat mereka yang telah reput, apa yang bumi dah hilangkan itu kami tahu dah. Dan di sisi kami, iaitu di sisi Allah Ta'ala, ada kitab hafiz yang menjaga keseluruhan rekod-rekod tersebut. Jadi demikian juga mereka, orang kafir ini tidak boleh bayangkan bagaimana Allah boleh menghimpunkan semula tulang belulang. Takkanlah nenek moyang kita yang dah ratus tahun meninggal pun boleh hidup balik, jadi semula elok semula, kan. Jadi perkara ini Allah jawab di dalam ayat yang seterusnya, bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan tidak, kami sendiri mampu untuk mengelokkan semula jari jemari mereka. Betul. Sebagai satu isyarat, kalaulah jari-jari pun boleh kami buat, apalah sangat, kan. Maknanya kalaulah Allah SWT menceritakan jari ini lebih susah lagi daripada nak guna tulang belulang apa, sebab kalau kita kompleks, sangat kompleks. Betul. Sangat hebat di penciptaan kita. Setiap itu ada fungsi-fungsi tertentu. Satu jari walaupun jari kelingking tak ada, tak boleh nak genggam, tak boleh nak buat apa, kan. Jadi semuanya ini ada satu bentuk-bentuk kekuasaan yang Allah memberi isyarat, kalaulah jari pun Allah boleh buat, apatah lagi nak menghimpunkan semua perkara-perkara yang lebih ringan lagi daripada itu. Ini juga yang Allah sebut. Contohnya di dalam surah Allah cerita bagaimana mereka ini boleh takjub dengan kebangkitan hari akhirat. Betul. Dalam surah Qaf juga Allah SWT menyebut, afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Adakah kami rasa penat dengan penciptaan kali pertama, iaitu di dunia ini, penciptaan langit dan bumi? Adakah kami penat? Maknanya tak susah pun. Betul. Sedangkan mereka itu, iaitu orang kafir sendiri, rasa ragu-ragu terhadap boleh kebangkitan semula. Kalaulah kali pertama diwujudkan sebelum ada daripada tiada kepada ada, boleh Allah buat. Untuk nak mewujudkan benda yang sudah ada, senang saja. Lagilah lebih senang. Betul, kan. betul. Maknanya kat situ sendiri Allah SWT memberikan satu bentuk logik supaya kita boleh fikir. Dan demikianlah juga di dalam ayat ini Allah SWT menyebut, dan inilah satu bentuk ketinggian kekuasaan Allah SWT di dalam nak menyusun jari-jari ini. Satu laftah ataupun satu perkara yang boleh kita lihat di dalam perkara ini juga adalah Allah SWT apabila menceritakan kejadian manusia secara detail, dan kalau kita tengok dalam surah-surah lain penceritaan daripada janin dan seumpamanya, itu nak menunjukkan bahawa akulah yang buat, ada pencipta. Dan Allah menceritakan segala ayat-ayat mengenai penciptaan alam dan seumpamanya, nak memberi isyarat bahawa Allah lah yang menciptakan semua ini. Jadi tidak ada tempat untuk keraguan bahawa di sana ada Tuhan. Dan dalam hidup kita di dunia, dalam kehidupan kita di dunia, tuan-tuan, pun kita dapat lihat sebahagian daripada bukti-bukti kekuasaan Allah. Kalau jari kita patah di dunia pun, kita dapat tengok ianya dapat disembuhkan selepas beberapa waktu lah. Betul. Of course lah, kalau benda tu boleh berlaku di dunia, untuk kehidupan satu lagi, benda tu lebih mudah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So seperti mana yang disebutkan tadi, tuan-tuan, kita dah faham tentang kekuasaan Allah pada kebangkitan kita semula nanti pada hari kiamat.
la uqsimu biyaumil qiyamah, yang Tuhan bersumpah dengan besarnya hari kiamat ni. Kita nak hadirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menerusi bacaan ayat suci Al-Quran daripada ayat yang pertama sampailah kepada ayat keempat surah Al-Qiyamah. Hadirkan kekuasaan Allah dengan apa yang kita dengar daripada bacaan sebentar nanti. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Subhanallah, inilah kekuasaan Allah pada menciptakan kita di dunia, dan Allah jugalah yang berkuasa untuk membangkitkan kembali bagi kehidupan yang kedua, itu kehidupan akhirat. Penting untuk kita ambil peringatan tentang tibanya hari tersebut. Mudah-mudahan dengan kita mendalami ayat Al-Quran ini, Allah memberikan kita suluhan hidayahnya untuk kita terus beramal, bertakwa untuk hari akhirat yang bakal tiba. Bagi melengkapkan bicara kita pada hari ini, insya-Allah kita harap doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syamil sebentar nanti. Allah memberkati pertemuan kita pada hari ini dan menjadikan ilmu yang kita peroleh ini insya-Allah bermanfaat dunia dan juga akhirat kita. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk mengucapkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang tak berkesempatan untuk menonton pada tengah hari ini, kita juga sesi ulangan pada petang ni dan juga malam nanti insya-Allah. Dan jangan lupa untuk bersama-sama dengan kita menyebarluaskan kebaikan Al-Quran menerusi tabung gerakan Al-Quran. Setiap daripada apa yang tuan-tuan sumbangkan insya-Allah akan dimanfaatkan demi untuk menyebarluaskan ilmu Al-Quran. Kita beroleh manfaat bersama untuk dunia dan juga akhirat kita. Sehingga itu kita doa agar Allah menerima segala amalan kita dan memberikan keberkatan pada ilmu yang kita terima ni. Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syamil Isa dan juga yang berbagi Ustaz Tirmizi yang terus dengan senyuman dan juga bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.